Ini berkenaan dengan KWSP ICINA kita ni kategori 2 ni. Bukan pasal apa tuan-tuan dan puan-puan, kena game. Kena game. Saya dapat aduan banyak dah orang call bukan pasal kita nak kata ni kita ni nak jadi hebat ke tidak. Tapi bila benda-benda yang melibatkan rakyat ni memang saya tak boleh dengar. Kita memang tak boleh dengar. Dikala kita kena PKP 2 kali kena PKP apa semua kan. Jadi benda-benda macam ni yang menyusahkan rakyat ni jadi benda ni sepatutnya mudahkan jadi rakyat. Terima kasih yang ada dengan saya pada malam dengan pada saya petang ni. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. Tolong war-warkan benda ni apa live saya ni. Kita nak tengok apa kata pihak KWSP. Kalau boleh pegawai-pegawai KWSP ni tolong tengok sikit. Tolong tengok. Pasal apa tuan-tuan dan puan-puan? Ini berkenaan dengan isu rakyat. Jangan cakap rakyat tak menderita. Rakyat menderita. Kalau kena yang kaya tak apa, tak ada masalah, kita boleh terima. Kalau kena mereka yang mengharapkan duit daripada ICINA ni apa semua, okey. Macam mana? Yang saya dipahamkan adalah 2-3 komen yang saya baca, ada 2-3 orang cakap semalam lulus, tiba-tiba pagi ni cek dah tak lulus dalam proses. Apa benda ni? Waalaikumsalam. Terima kasih yang tolong share ni, terima kasih banyak. Pasal apa perkara-perkara macam ni memang kita kena, memang betul suara kita ni hanya dalam media sosial, tetapi daripada media sosial ni benda ni boleh orang kata apa, boleh diketengahkan oleh orang yang saya rasa mereka yang layak untuk membawa suara-suara rakyat ni ke depan. Jadi apa pun saya nak bagi tahu dekat sini, apa yang saya cakap ini adalah berdasarkan fakta. Apa yang saya nak cakap ni adalah berdasarkan aduan yang saya terima, dan apa yang saya cakap ni adalah berdasarkan pengalaman yang saya sendiri rasa. Okey tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum, salam perpaduan, salam keharmonian. Jadi seperti yang mana kita tahu, berkenaan dengan isu KWSP, berkenaan dengan ICINA, pengeluaran akaun 1, yang mana akaun 1 ni memang telah telah diluluskan oleh pihak kerajaan. Tapi dalam akaun 1 ni ada 2 pula kategori dia. Datuk Seri Najib dulu, saya bukan nak up Datuk Seri Najib, tidak. Tetapi kena sebut pasal dia yang cetuskan idea ni. Pihak Barisan Nasional pun dah pernah cakap, minta luluskan semua pencarum-pencarum yang memohon supaya tidak dikenakan syarat. Dan saya dah ada jangka akan ada masalah. Akan ada masalah apabila syarat-syarat ni berkenaan pengeluaran akaun 1 ni dikeluarkan, akan ada masalah. Jadi yang pertama tuan-tuan dan puan, kita tengok balik akaun 1 ni ICINA kategori 1, yang mana yang tak bekerja, yang tak aktif mencarum, yang dah dapat pada 4 bulan tu hari. Betul dia dah dapat bulan 1 tu hari, tetapi ada yang tersalah masuk amount. Daripada 10,000 dia jadi 2,000, daripada 10,000 dia jadi 1,000. Dan apabila benda tu berlaku disebabkan kerana pihak KWSP sendiri tidak ajar ataupun tunjukkan tutorial macam mana nak gunakan website tu semua. Kalau yang mahir lah tuan-tuan dan puan, kalau yang kurang mahir, jadi masalah. Tadi saya dapat satu panggilan daripada kakak ni, daripada Melaka, menangis-nangis telefon, tanya apa yang boleh saya buat, saya nak minta tolong betulkan, buat pembetulan. Sampai sekarang tidak lagi ada apa-apa pembetulan ataupun announcement daripada pihak KWSP berkenaan mereka ni yang tersalah masuk amount apa semua. Boleh nampak dekat situ tuan-tuan dan puan. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan, masuk pula yang kedua ni, kategori 2 ni, dan berbagai-bagai lagi lah syarat-syarat dia. Berbagai-bagai syarat dia tuan-tuan dan puan. Sampai kan ada, tu saya cakap, dalam negara kita ni ada orang mahir dan ada orang kurang mahir menggunakan sistem-sistem online ni. Jadi ada yang mereka ni ketinggalan. Kita tak nafikan benda tu. Jadi nak kena download ni lah, nak kena ambil gambar lah, gambar tu tak boleh lebih daripada berapa MB apa semua, tu masalah. Pasal itu, apa yang disebut oleh Datuk Seri Najib Razak dan juga BN ketika dalam perbahasan penyokong nak menyokong bajet 2021, luluskan tanpa syarat. Jadi saya nak cakap dekat sini, berapa ramai yang terkesan, yang tersilap nak berkenaan dengan masukkan amount 10,000 patut keluar tapi dapat 2,000 bulan pertama dah habis dah. Dengan isu orang kata apa, keadaan sekarang ni tak menentu, jangan cakap rakyat Malaysia tengah senang, jangan cakap rakyat Malaysia pencarum ni dah bebas, tak. Mereka sekarang ni dalam keadaan PKP ni, walaupun ada setengah-setengah sektor-sektor yang operasi, banyak lagi tanggungjawab diorang ni.
Kan? Banyak lagi. Jadi lagi satu kau boleh nampak apa yang berlaku semalam. KWSP punya website terus terkendala. Macam mana boleh terkendala, tuan-tuan dan puan-puan? Satu badan yang ditubuhkan lama dan sistem tu yang punya hebat, boleh terkendala, boleh pula silap masuk silap KIN apa semua, orang yang tak lulus boleh jadi lulus. Mengecewakan, tuan-tuan dan puan-puan. Mengecewakan, tuan-tuan dan puan-puan. Betul saya cakap. Kalau kenalah orang tu semalam cek, hari ni dia cek semalam lulus, tiba-tiba hari ni cek tak lulus. Bagaimana perasaan dia, tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Itu duit sendirilah kepada pengarah apa jabatan apa, pengarah pengurus apa yang apa KWSP ni, boleh fikirlah. Itu adalah duit pencarum sendiri. Kan? Sepatutnya kerajaan, aku bukan nak bantai kerajaan, tidak. Aku bukan nak gasak Muhyiddin apa Tan Sri Muhyiddin, tidak. Sebagai Perdana Menteri, sebagai sebuah kerajaan, dorang ni patut kena fikir pasal rakyat. Kenapa susah sangat kau nak luluskan duit-duit dorang ni semua ni? Itu duit rakyat, duit pencarum sendiri. Sepatutnya kau luluskan tanpa syarat. Dah jadi macam ni, berapa ramai yang jadi mangsa. Kalau kepada pentasuk politik ni, kau jangan cakap lah, pergi meninggal dengan dorang ni. Sekarang kita cerita pada rakyat sekarang ni, pencarum-pencarum yang tak ada duit ni, yang betul-betul mengharapkan duit KWSP nak survive. Nampak Fairul Azwan yang hijau telah bertukar biru dalam proses. Nampak apa benda ni? Ini macam korang ni aku tak tahulah kerajaan nak guna duit KWSP ni pencarum ke, nak pusing sini ke, nak pusing sini ke. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ini yang saya cakap. Setakat ni korang dengar ada berapa ramai berapa ratus, 100 lebih lah dalam live aku ni. Aku bukan nak kata apa, korang dengar aku cakap. Setakat ini yang bersuara tentang isu KWSP ni, kau boleh nampak Datuk Seri Najib Razak saja orang mengeluh dekat dia. Mana pergi ahli parlimen yang hebat-hebat dekat dalam Dewan Rakyat tu? Mana pergi diorang semua ni? Kalau dorang ni bersuara, ramai-ramai bersuara, 222 ahli parlimen bersuara, perkara ni boleh selesai. Kalau nak diharapkan Datuk Seri Najib je dan berapa kerat lagi orang yang menyokong, memanglah tak jadi apa, pasal jadi minoriti. Bawa sekali keluar Anwar Ibrahim, keluar. Siapa lagi kau nak bawa? Jelutong tu bawa keluar. Siapa lagi? Ketua-ketua Pak Sabu, suarakanlah. Kenapa korang diam tentang isu-isu macam ni? Ini melibatkan rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Ini melibatkan rakyat. Dorang boleh cerita dorang ni memang ada duit. Menteri-menteri apa semua ni, ahli parlimen, korang semua mewah. Bagaimana pula rakyat-rakyat kat bawah ni, pencarum-pencarum ni, nak kena bayar komitmen lagi. Tu tak kira lagi orang-orang yang kerja pusat-pusat. Contohlah saya cakap, nak tak nak boleh sebut. Yang kerja-kerja kat pusat-pusat karaoke tu, yang kerja dekat-dekat panggung-panggung wayang. Berapa banyak lagi tak buka? Bukan kita cerita pasal orang nak tengok wayang ke, orang nak menyanyi ke, tetapi mereka yang bekerja dalam sektor-sektor yang kena tutup sampai sekarang tak boleh buka ni. Itu dia, tuan-tuan dan puan. Itu dia sebenarnya yang saya cakap. Mana pergi suara-suara ahli parlimen yang sibuk menjerit-jerit dekat dalam Dewan Rakyat, memekak-mekak standing order lah, tarik balik lah, bantal apa semua apa benda. Dalam isu ni kau tengok, siapa? Nak tak nak kau kena terima. Aku cakap kau, ada kalau kata yang benci Najib Razak ke, yang benci Barisan Nasional ke, hanya Barisan Nasional je sekarang ni yang bersuara. Ada kau nampak ahli-ahli politik daripada parti PKR bersuara isu KWSP ni? Ada kau nampak daripada DAP bersuara masalah isu ni? Daripada Amanah, daripada Bersatu, daripada PAS ni pun tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan nak kata Barisan Nasional bagus ke, Najib Razak bagus ke, tapi ikut otak. Ikut otak. Fikir. Siapa? Korang fikir siapa yang bela nasib rakyat sekarang dalam keadaan kita tengah terdesak, tuan-tuan dan puan. Saya tak ada kuasa, tuan-tuan dan puan. Kalau saya ada kuasa, tuan-tuan dan puan, memang teruk orang kena dengan saya. Betul saya cakap lah. Bila dalam Dewan Rakyat, masing-masing tunjuk hero, bersuara. Rakyat tengah tengok kita sekarang ni dalam Dewan. Menjerit-jerit sana sini. Kepala, ya Allah, hai. Dalam keadaan macam ni, tuan-tuan dan puan, boleh nampak isu rakyat KWSP, pencarum berapa juta yang terkesan. Diorang senyap membisu. Mana pergi suara-suara orang PKR? Ahli-ahli parlimen PKR, mana pergi? Mana pergi suara-suara ahli-ahli DAP?
MP DAP ni mana pergi? Suara-suara PAS mana pergi? Suara-suara amanah mana pergi? Saya tanya mana pergi? Bersatu mana pergi? Hanya kata apa? Okey, bajet dah lulus, korang lepas tangan macam tu je. Ini dia. Aku bukan nak cerita pasal politik, tetapi aku nak nilaikan korang sendiri fikir siapa sebenarnya yang membela rakyat ni. Korang fikir sendiri. Bukan aku nak suruh korang undi ke taksub pada barisan ni, tidak. Tetapi kau fikir, Dewan Rakyat tu ditubuhkan, okey, diadakan. Ahli parlimen ni sebenarnya diwujudkan untuk membantu rakyat mewujud. Kalaulah 222 ahli parlimen dalam negara kita ni bersuara tentang isu KWSP ni, aku rasa tak ada masalah lah. Memang terang-teranglah semua permohonan kategori 1 tu semua lulus tanpa syarat, tuan-tuan dan puan. Semua lulus. Tapi sekarang korang tengok apa yang terjadi. Kau boleh baca komen-komen yang ada dekat dalam media sosial sekarang yang mengeluh berkenaan dengan apa yang berlaku dengan pihak KWSP. Alasan dia masalah teknikal. Binatang betul lah aku cakap lah. Betul tuan-tuan dan puan-puan. Apa benda masalah teknikalnya? Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau tuan-tuan tengah susah, tengah sesak, tiba-tiba malam ni cek lulus 10,000, 5,000 besok boleh keluar. Tiba-tiba pagi ni tuan-tuan cek dalam sistem tak lulus dalam proses. Apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan? Begitulah yang berlaku pada diorang sekarang ni. Yang berlaku dengan diorang sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Yang saya marahkan ni, sampai sekarang tidak ada satu pun suara-suara daripada MP yang ada dalam Dewan Rakyat bersuarakan tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat sekarang ni, terutamanya pencarum-pencarum ni. Dalam PKP ni disambung lagi sampai 18 Januari, kan? Tak boleh nak rentas negeri, tak boleh nak rentas daerah, kan? Semua ni punca semua daripada korang sendiri, daripada dari politik, kan? Inilah dia, tuan-tuan dan puan. Yang jadi masalah perkara ni, tuan-tuan, saya ni hidup tengok keliling ni. Saya bukan nak kata saya memang ada kerja lagi, tapi saya kesian pada kawan-kawan saya tak ada kerja, yang masih mencari lagi peluang pekerjaan, yang berniaga kat tepi jalan lagi. Itu tak kira lagi tu. Buat masa ni alhamdulillah lagi lah, pihak-pihak BBT bagi muka lagi, tak nak rampas ke apa, biar, tak apa, terima kasih. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, pihak KWSP seperti mempermainkan pencarum-pencarum yang sedang memohon untuk kategori 2 ni. Jangan ingat, pencarum-pencarum kategori 2 ni, pemohon-pemohon kategori 2 nak Sina ni, diorang ada kerja, diorang ada duit. Jangan fikir macam tu. Diorang pun ada komitmen juga. Diorang pun ada komitmen juga. Diorang pun ada komitmen juga nak bayar kereta, hutang-hutang sebelum-sebelum ni. Fikir juga, diorang pun nak merasa duit diorang sendiri, kan? Ini belum lagi dah sampai tua, dah tua besok lagi macam-macam lah nak keluarkan KWSP. Duit sendiri bukan mesej lagi nak keluar. Inilah dia, tuan-tuan dan puan. Apa yang saya cakap ni, tuan-tuan dan puan, berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang saya nampak depan mata, dan inilah dia yang berlaku sekarang disebabkan kerana apa? Kerakusan pihak KWSP sendiri, kelemahan pihak KWSP sendiri. Nak dakwa saya bawa atas tangga, kata saya bukan-bukan pun tak apa, saya boleh terima, tak ada masalah. Benda ni benda nyata. Apa yang saya cakapkan ni, sampai sekarang korang boleh nampak Datuk Seri Najib yang sibuk orang mengadu ke Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib bukannya Perdana Menteri, dia hanya ahli parlimen saja sekarang ni. Tapi kenapa orang mengadu kat dia? Mana pergi lagi suara-suara lain? Suara-suara ahli parlimen yang lain mana pergi? Kan? Mana pergi? 222 orang ahli parlimen dalam negara kita, tetapi satu orang pun yang kalau nampak mana pergi suara-suaranya hebat-hebat ni, yang konon-konon nampak hebat, nampak je hero di dalam Dewan Rakyat. Kau boleh nampak sendiri, tuan-tuan dan puan. Nampaknya Zubir Haidar tak masuk pun KWSP. Nanya tuan-tuan dan puan, kan? Dulu masa saya pergi KWSP dekat Kelang saya pergi, saya tanya dia, kalau kata adalah pencarum yang tersalah tulis amount, macam mana? Kita tunggu tengok pada 4 hari bulan, sekiranya ada apa-apa pembetulan ke yang boleh di-adjust. Sampai sekarang tak ada, tuan-tuan dan puan. Nanya orang daripada 10,000 dapat keluar 2,000 saja. Meninggal weh. Terpulanglah pada tuan-tuan dan puan. Saya hanya bagi tahu saja. Fikir tuan-tuan dan puan, besok kalau katalah Dewan Rakyat dibuka, kalau kena ada malao-malao ni, YB ni yang hebat-hebat, konon-konon bersuara demi rakyat, kalau depan mata kita ludah je muka tuan-tuan dan puan. Ludah saja.
Dalam dewan pakai berkokok kau. Saya sebutlah salah satu dia. Aku memang geram ni. Kan? Boleh nampak siapa yang menjerit dekat dalam dewan. Hari ni aku jerit dalam bilik aku sendiri. Tak apa, sorang-sorang. Tak ada hal. Kan? Terpulanglah pada tuan-tuan perempuan. Tapi inilah saya cakap. Korang nak tak nak pun korang kena terima juga. Siapa yang bela nasib rakyat sekarang ni. Korang boleh nampak. Sepatutnya Perdana Menteri sekarang Tasimuddin Yassin, yang mana yang arrangekan semua ni, sepatutnya dia fikir lebih dalam lagi. Kadang-kadang diorang ni ego sangat. Politik diorang ni ego sangat. Disebabkan perkara tu datang daripada Datuk Seri Najib. Okey, tak boleh nak lulus semua. Kita kena sekat. Bagi je lah. Itu duit diorang kot. 10,000 bukan luak pun. Bagi je. Kan? Terpulanglah tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Yang saya marah tu sampai sekarang saya tak nampak lagi ni. Suara-suara DAP, suara-suara PKR, suara-suara PAS sekalipun, bersatu sekalipun. Berkenaan dengan isu amanah ke, bukan isu KWSP ni. Tak payah ramai, seorang cukup bersuara. Tengok apa jadi. Tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi KWSP ni, dia pusing sana, dia pusing sini. Yang jadi mangsa adalah pencarum dan juga rakyat Malaysia. Dengan siapa lagi kita nak mengadu? Dengan siapa? Korang boleh masuk dekat page Datuk Seri Najib Razak. Kau boleh tengok apa orang tulis kat situ. Rakyat mengadu dengan dia. Tak tahu nak mengadu kat siapa lagi. Kau nak mengadu dekat apa? Abah. Kau nak mengadu dekat apa? Abah. Orang panggil Abah. Tasimuddin Yassin. Perdana Menteri. Abah. Kalau kau mengadu kat Abah, PKP ditambah lagi. PKP akan ditambah lagi. Itu je lah. Sekarang nampak muka dia je, kita dah okey, PKP. Itu je kita fikir. Jadi mana pergi tuan-tuan dan puan-puan? Mana keadilan untuk rakyat kita sekarang ni? Mana keadilan untuk kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai pencarum? Mana keadilan kita sekarang ni? Pihak KWSP hanya boleh keluar statement, tersalah amount. Tersalah teknikal. Itu saja. Bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, Aziz Bakar, bukan pasal apa. Kalau korang nampak ada fake account, binatang-binatang ternakan dalam saya punya live ni, korang abaikan je, tak payah komen. Biasalah diorang ni, memang saya bela. Abaikan je. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan yang saya risaukan sebenarnya. Dan saya dah jangka lah perkara yang akan berlaku ni. Belum lagi saya jumpa dekat 7-8 orang yang mengeluh berkaitan dengan kategori 2 ni tuan-tuan dan puan-puan. Kategori 2 ni. Jadi apa yang berlaku, semalam diorang cek, lulus, tiba-tiba pagi ni cek, dah jadi apa? Bertukar. Jadi dalam proses pula. Kan menanya orang tu, boleh pula macam mana sistem KWSP yang punya hebat ini Malaysia lah, bukan negara lain yang mundur tau. Negara kita ni kan negara hebat tau tak? Macam mana pula sistem dia boleh pula jadi slow. Boleh pula kena macam tak tersalah ni. Kalau betul tersalah, pecat je orang yang handle dia, pecat terus. Tunjukkan muka yang handle salah masuk KIN apa semua, yang sistem problem tu, pecat terus. Bagi puas hati pencarum-pencarum ni, tak apa. Korang boleh lah. Ada driver, ada lawan, apa semua, macam-macam lawan ada semua ni. Yang rakyat bawah ni. Terus terang saya cakap tuan-tuan, walaupun suara saya ni hanya di dalam media sosial saja, tak boleh pergi jauh macam orang lain, tapi tak apa. Sampai masa nanti memang saya hentak cukup-cukup tuan-tuan dan puan. Kalau kata korang berjuang untuk rakyat, berjuang betul-betul lah untuk rakyat. Berkenaan dengan isu rakyat, kau sibuk. Ini tiba-tiba pula bila keluar, lompat sana, lompat sini. Itu yang kau sibukkan. Dia nak lompat sana, dia lompat sini, pergi meninggal kan. Dia orang nak lompat sana, lompat sini. Kau pentingkan hak rakyat ni. Kalau kau sibuk bela hak rakyat, rakyat akan bersama dengan kau. Ini bising kau. Projek sana tak dapat, projek sini tak dapat. Sana punya orang dapat projek, saya tak dapat projek. Lepas tu mengajuk, diam. Apa guna kau jadi wakil rakyat? Kita undi kau, kita letak kau dekat dalam dewan rakyat itu supaya membawa suara kami ni kat bawah ni. Apa yang kita ambil, apa yang kita orang ni rakyat mengalami, apa-apa pun lah masalah, kau tolong bawa lah. Tak dapat selesai 100 orang, 20 orang, 50 orang pun tak apa, jadi selesai. Tetapi dalam isu KWSP tuan-tuan perempuan, saya dah jangka kan, sampai saya pergi pun saya pun tak boleh saya nak tanya pun orang tak nak jawab. Kerana apa? Dia cakap okey, lepas ni kalau mana-mana pencarum yang tak faham, datang sini, tak payah wakil. Jadi saya serah macam tu je. Tetapi bila jadi macam ni, tuan-tuan lihat, tuan-tuan lihat, inilah dia pihak kerajaan sekarang. Saya bukan nak blamekan kerajaan sekarang, tetapi kerajaan kena ambil tahu perkara-perkara macam ni.
Terutamanya Perdana Menteri kena tahu, tugas Perdana Menteri yang pertama jaga rakyat, jaga kebajikan rakyat, bukan jaga YB ke tepi kiri kanan ni yang takut lompat sana lompat sini, bukan. Utama dia jaga rakyat, bukan jaga YB keliling ni takut lompat sana lompat sini, bukan. Tak payah. Rakyat kau jaga dulu, barulah rakyat akan tahu nak jaga kau macam mana. Kena faham tu. Tolonglah. Jadi kepada menteri-menteri yang ada dekat dalam kabinet ni pun sekarang ni pun tolonglah, tolong keras sikit berkenaan dengan isu-isu rakyat ni. Jangan sibuk korang nak jaga jawatan korang, jangan sibuk jaga perut nasi korang. Tolong. Kami kat bawah ni dah bosan dah dengan game-game korang ni. Daripada BN bawa kepada PH, PH bawa kepada PN, semua sama je lah. Terus terang saya cakap, semua sama je. Nasib lah kalau dapat yang baik-baik lah, kan. Tetapi apa boleh buat, dalam peribahasa lah konon, dalam setanam pisang tak semua yang busuk, ada juga yang baik. Macam tu lah juga, kan. Dan korang nampak sendiri, aku kena sebut juga, kan. Rakyat mengadu dekat siapa? Rakyat tak mengadu kat Tasimuddin Yassin, tak mengadu kat Perdana Menteri. Rakyat mengadu pada Datuk Seri Najib. Jadi kau boleh nampak siapa yang bela rakyat sekarang ni. Ada kau nampak daripada mengadu pada ahli-ahli parlimen lain, daripada parti PKR, parti DAP, PAS, Bersatu. Kau boleh fikir sendiri. Aku bukan nak lebihkan dia, tidak, tapi ini yang berlaku, ini yang kenyataan. Jadi kita kena terima kenyataan, tuan-tuan dan puan. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena terima dengan hati terbuka. Jangan jadi pentasuk politik. Kalau kau jadi pentasuk politik, apa yang berlaku di depan mata yang buruk kau akan kata indah. Jangan. Tak betul kita balon, yang betul kita sokong. Terus terang saya cakap, saya walaupun saya ni orang adalah salah seorang parti politik, ahli parti politik, tak betul saya balon. Boleh nampak video-video saya tak kira. Kau nak cakap dulu Barisan Nasional ada rasuah, betul. Zaman Barisan Nasional pun ada menteri-menteri yang ambil rasuah. Zaman PH pun sama juga ada rasuah, kan. Zaman sekarang ni tak nampak lagi, pasal apa? Belum kena tangkap lagi. Normal, kan. Kita nak nafikan buat apa benda betul, kan. Cuma tangkap tak tangkap je lah, kan. Kena faham lah tu, kan. Okey, sekejap aku baca. Mana tadi berada ni? Saya punya Zali, saya punya dokumen dah lengkap, minta dokumen tambahan lagi. Kau pemudahkan lah. Apa pasal kau tak nak minta macam-macam lagi ni? Apa benda ni KWSP ni, kan? Permudahkan. Kita minta pasal tu Datuk Seri Najib cakap itu hari, luluskan tanpa syarat. Permudahkan. Biar lantak rakyat nak keluar 10,000, pencarum nak keluar 10,000, keluar. Tak apa. Urusan tu, itu duit mereka sendiri, bukan duit daripada bank, bukan duit daripada pihak kerajaan. Itu je, kan. Iwan Janggut kawan Najib ni, saya bukanlah kawan kepada Datuk Seri Najib, tidak. Cuma saya orang kata apa, menilai seseorang pemimpin. Even kalau Anwar Ibrahim bersuara pasal KWSP pun saya sokong. Even kalau Lim Kit Siang, Lim Yong Eng bersuara pasal isu KWSP pun saya sokong. Saya sokong, tuan-tuan dan puan, tak ada masalah. Sesiapa saja ahli parlimen yang menyokong rakyat, saya sokong. Bukan kira siapa pun. Dan hampir dah Datuk Seri Najib menyokong, membantu rakyat, menyuarakan isu rakyat, menyuarakan suara rakyat. Saya sokonglah dia. Takkanlah benda yang elok dia buat saya nak bantah pula. Fikir sendirilah. Kalau korang rasa benda tu tak betul, terpulanglah. Itu maknanya otak korang ni dah terlampau taksub dengan politik, kan. Ketepikan politik, kita pergi pasal rakyat. Itu pasal saya cakap, kenapa daripada 222 ahli parlimen yang hebat-hebat ni, daripada parti-parti yang ada dalam negara kita ni, kenapa tak duduk sekali desak pihak KWSP ni? Desak. Itu je sepatutnya, kan. Kenapa kau tak buat kejahatan? Tutup, jangan cerita pasal politik, utamakan rakyat. Naikkan balik ekonomi negara kita ni. Lepas tu dah naik, kau balon dah balik. Rebutlah korang. Siapa nak jadi PM, siapa nak jadi TPM, siapa nak jadi menteri ni, siapa nak ambil kontrak ni, gasak lah. Yang penting rakyat kena jaga dulu, kan. Rakyat kena jaga dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Itu penting. Saya bersuara pasal apa? Ini melibatkan hak rakyat. Jadi saya rasa terkesan juga. Kelilingi saya ni kawan-kawan ramai yang terkesan. Yang kereta kena tarik kau tak kira lagi. Yang rumah nak kena helong tak kena tarik lagi. Yang pinjam duit tak bayar-bayar. Macam mana? Jadi mereka terkesan. Jadi terpulanglah pada tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang aku bagi tahu, saya bagi tahu ni, jangan jadi taksub kepada parti politik. Itu je.
Jadi isu KWSP ni tuan-tuan dan puan-puan, kenapa, mana, saya tanya, anda fikir, mana pergi suara-suara yang menjerit-jerit dalam parlimen ni? Yang konon, hidup rakyat, mana pergi? Tolong cakap dengan saya, tunjuk dekat saya kalau ada pos-pos ada di politik daripada parti-parti lain ni. Tolong tunjuk kat saya. Tolong tunjuk PM, tolong screenshot atau kat saya punya PM ni. Ada kat saya punya FB. Show, apa, tag saya, tak ada masalah. Tunjukkan. Kalau ada ahli-ahli parlimen lain, tak ada. Jadi itu saya cakap, apa guna ahli-ahli parlimen yang ada dalam negara kita ni kalau hanya diam saja berkenaan dengan ini adalah hak rakyat kot. Hak rakyat yang dipermainkan. Jadi pihak KWSP sepatutnya mempermudahkan. CEO dia mempermudahkan. Itu yang kita nak. Kan? Itu yang kita nak sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Kita bukan nak apa pun. Jadi benda ni kita pun tahu semua rakyat terkesan. Kecuali menteri-menteri lah, ahli-ahli parlimen lah. Senang cerita, diorang tak terkesan, diorang ada duit. Kan? Rakyat terkesan. Terkesan, tuan-tuan dan puan. Jadi fikirlah. Saya terpaksa, tuan-tuan, memang petang ni memang saya memang betul-betul tak boleh nak buat apa dah. Saya tahu, saya dah buntu. Hala tuju, tak tahu kepada siapa saya nak pergi lagi ni. Jadi kepada tuan-tuan lah saya mengadu. Jadi mungkin ada idea-idea pasal PKP. PKP tak boleh buat apa. Kalau bukan PKP, mahu saya pergi panjat HQ KWSP dekat KL tu. Saya panjat, tuan-tuan dan puan. Nah, kita tanya dia, kenapa boleh jadi macam ni? Orang minta permudahkan. Lepas tu kau dah bagi syarat. Lepas tu syarat macam-macam. Kan? Itu saya cakap, kalau yang pandai, yang mahir, mahir lah. Kalau yang tak mahir, macam mana? Kan? Yang reti guna-guna online dia boleh lah. Kalau yang tak reti, kan? Sama juga macam sekarang ni. Kita ambil contoh lah berkenaan dengan belajar kat rumah ni, online kat rumah ni, sekolah. Kan? Saya sendiri pun ada anak. Terkial-kial aku nak gunakan benda tu lah. Itu saya. Kalau kena orang lain yang kurang lagi daripada saya ni, yang tak faham sangat, lagi masalah. Cikgu sekolah pun mengadu. Daripada 42 pelajar dia, 20 orang, 15 orang je yang masuk dalam kelas tu. Yang lain semua tak ada. Pasal apa? Tak reti. Itulah dia, tuan-tuan dan puan. Saya nak bagi tahu lebih-lebih pun tak tahu nak cakap apa lagi dah. Ini saja pesanan daripada saya. Korang nilaikanlah sendiri siapa yang sebenar-benarnya membela isu-isu rakyat ni, kau fikirkanlah. Aku bukan nak bodek suruh kau undi ni ke tidak. Kau fikir, kau nilaikanlah. Yang persoalannya sekarang ni, mana pergi suara-suara ahli parlimen yang hebat-hebat ni? Yang dalam Dewan Rakyat ni, mana pergi? 222 orang ni mana pergi? Hanya segelintir je dah nampak. Yang salah seorang dia aku nampak Datuk Seri Najib je lah, yang bersuarakan tentang isu KWSP ni. Itu je lah aku beritahu. Kan? Takkanlah kita ni orang kata apa, sampai ramai-ramai nak pergi serbu KWSP tu. Terpulang. Pandai-pandailah korang. Lok desain dan janggut cantik. Itu sajalah saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan isu KWSP ni. Memang adalah perkara yang serius. Yang mana apa yang terjadi malam tadi memang amat-amat menduka cita kan. Sepatutnya pihak KWSP lebih peka tentang perkara-perkara macam ni, dan dia tahu dah kalau kau silap memang ada masalah. Jadi kalau tersalah luluskan, kau luluskan je lah. Kan? Duit dorang bukan duit kau lah, woi. Bukan duit kau lah. Dah tersalah lulus, kau luluskan. Buat baru yang mana tu kau tengok lagi, luluskan. Kau dah lulus tiba-tiba kau tarik balik. Kau ingat apa? Itu duit dorang. Bagi je. Kan? Bagi je. Aku tunggu juga ni daripada CEO KWSP. Kan? Tunggu juga alasan dia buat statement mengatakan masalah teknikal. Apa kebenda semua ni? Kan? Apa kebenda semua ni, tuan-tuan dan puan-puan? Kan? Ke saja kau nak lengah-lengah kan? Sekarang ni memang dah tak nampak tentang, aku tak tahu, saya tak tahulah ada ke tidak berkenaan dengan mereka yang tersalah masuk amount kategori 1 yang mana nak cuba perbetulkan. Saya tak dengar lagi. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada tu tolong war-warkan supaya ramai yang tersalah masuk akaun ni, yang tersalah masuk amount. Sepatutnya pergi 10,000 tetapi dia pergi 2,000. Kan, tolong. Tolonglah. Kan? Jadi terpulanglah pada tuan-tuan dan puan-puan untuk menilaikan. Jadi saya pun tak nak cakap apa lagi. Itu je lah saya mampu kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan daripada hari ini. Tuan-tuan nilaikanlah siapa sebenarnya yang duduk di belakang kita ni, yang membela suara kita ni, yang menjaga kebajikan kita sebenar-benarnya. Kan? Saya bercakap bukan berdasarkan kira dia ni ahli parti politik ni ke tidak. Even kalau siapa pun saya sokong, kalau ianya melibatkan
hak rakyat. Susah dia cakap. Kan? Tolonglah. Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, salam perpaduan, salam keharmonian. Terima kasih banyak.